Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan jin dan manusia. Tidak ada sebab yang lain melainkan untuk beribadat kepadanya. Selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para umat yang mengikuti ajaran baginda sehinggalah berlakunya hari kiamat. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala kita masih ada lagi satu fursah, satu peluang dan ruang untuk duduk dalam majlis ta'lim secara udara ini, secara keudara ini. Kita mengambil peluang yang Allah Ta'ala bagi, kerana kalau pemberian Allah Ta'ala itu tidak diambil, kita adalah orang yang sombong dan orang yang rugi. Kata para ulama kita menyebut al-waqtu huwal hayah. Masa, waktu, dia adalah kehidupan. Wa man adha'a waqtuhu adha'a hayatuhu. Siapa yang mensia-siakan masa dia, waktu dia, bermakna dia mensia-siakan hidup dia. Wa man adha'a hayatuhu nadam. Siapa yang menyia-nyiakan hidup dia, dia pasti menyesal. La tanfa'uhu an-nadamah. Maka tidak berguna menyesal pada dia kalau dia menyia-nyiakan hidup dia. Jadi alhamdulillah ikhwan, kita mengambil peluang dan ruang ini untuk duduk dalam suasana bicara hati. Kita bincang pasal hati kita. Kita lihat hati kita. Kita teroka hati kita. Kita selam melihat hati kita. Dengan kita jadikan buku kita ini, buku daripada Penawar Bagi Hati oleh Syekh Mandili kita ini sebagai teks kita. Itu sebagai teks, dan yang lain kita ambil daripada sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang ditulis oleh para ulama kita seperti Hujatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Ibn Rajab Hambali rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan banyak lagi tokoh-tokoh para ulama yang menulis dalam bab tentang keruhanian ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan. Saya nak memulakan ini dengan sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi untuk melihat perjalanan hati kita, mengenal hati kita. Saya nak memulakan pada muka surat ke-7 dalam terjemahan kita ni, melihat sedikit kata-kata aluan daripada penulis kita. Penulis kita pada muka surat ke-7 dia menyatakan, kata dia, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang kianat. Ini mukadimah yang baik. Allah Ta'ala menjadikan, segala puji bagi Allah yang menjadikan jin dan manusia, supaya jin dan manusia mengerjakan ibadah kepada Allah. Ini suatu benda yang penting kita tahu ikhwan, iaitu tentang kenapa kita diciptakan Tuhan, kenapa kita ada di sini, ke mana kita sedang tuju, dan untuk apa kita berada di sini.
itu adalah suatu ketentuan daripada Allah. Allah buat kita, kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia itu beribadat pada aku. Kita, purpose kita, Allah buat kita untuk ibadat. Jadi ikhwan, bila Allah buat kita untuk melakukan ibadat, maka kita kena ada sedikit masa dalam hidup kita untuk mencari, mengetahui apakah makna ibadat. Dalam Fatihah kita ulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sahajalah kami beribadat, dan hanya kepada Engkau sahajalah kami memohon pertolongan. So mesti ada ruang dalam hidup kita masa ini untuk kita melihat apa makna ibadat, kerana Allah menjadikan kita untuk ibadat, bukan kerana benda lain, kerana ibadat. Ada suatu nasihat yang disebut oleh seorang yang terkenal dalam sejarah Islam. Dia mewakili Panglima Islam, Rabi'i bin Amir. Rabi'i bin Amir ketika dia bertemu dengan pasukan bukan Islam, dengan pemimpin pasukan bukan Islam, dia telah memberi suatu, kita kata suatu pidato, ataupun kita kata suatu kata-kata aluan di hadapan pemimpin bukan Islam ni, pemimpin yang menguasai ketenteraan. Ditanya kenapa orang Islam datang kepada dunia bukan Islam ni, kenapa orang Islam datang? Rabi'i bin Amir dijawab. Jawapan dia itu jawapan daripada satu orang yang faham makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia jawab, dalam jawapan dia jawab, dia kata Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kami. Allahu bata'athana linukhrijan nasi. Allah yang telah mengeluarkan kita, Allah yang telah membangkitkan kita, Allah yang telah mengutuskan kami ke sini. Untuk apa? Untuk kami sampaikan kepada kamu suatu message. Message apa? Iaitu message Allah menjadikan kita ini supaya kita keluar. Ada Rabi' bin Amir memaksudkan kedatangan Islam itu, mereka datang ke negeri bukan Islam, Rom, dengan tujuan Allahu bata'athana, Allah yang mengeluarkan kami, membangkitkan kami, supaya linukhrija man syaa min ibadi, supaya Allah mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada hamba dia. Daripada apa? Keluarkan mereka daripada apa? Daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah kepada Allah. Keluarkan manusia daripada mana? Daripada menyembah sesama manusia kepada sembah Allah. Keluarkan manusia daripada min ibadatil ibad, suka menyembah sesama manusia, kepada kita menyembah kepada kita menyembah Rabbil ibad atau ibadatillah, menyembah pencipta hamba, Tuhan kita. Daripada kesempitan dunia, wa min dhiqi dunia, dunianya sempit ini, kepada keluasan akhirat. Keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Daripada kezaliman yang ada dalam dunia ini, wa min jawril adyan, kezaliman yang dibawa di atas nama agama, kepada adilil Islam, keadilan Islam. Itu satu jawapan yang diberikan hasil daripada satu orang tu faham apakah tujuan Allah menjadikan dia mengambil masa hidup dia sikit untuk munakasyah, muhasabah, munazarah, muraja'ah, untuk dia membongkar tujuan hidup dia, bukan tujuan hidup orang, tujuan hidup kita. Maka penulis mengingatkan kita kepada benda itu, ikhwan,
Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengeluarkan mereka itu daripada ibadah, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Allah buat jin dan manusia supaya jin manusia beribadat semata-mata kepada Allah. Jin tak boleh beribadat kepada manusia, manusia tak boleh beribadat pada jin. Jin tak boleh beribadat pada jin, manusia tak boleh beribadat pada manusia. Jin dan manusia kena beribadat hanya kepada Allah. Itu kalau kita lihat, ikhwan, kita mengambil sedikit masa dalam hidup ini untuk melihat perjalanan hidup kita. Kita merenung bila Allah ulang, kita baca sehari hampir 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ambil sikit masa, kita nak bongkar kalimah ni, orang Arab tahu, siapa belajar Arab tahu, dia perkataan asal dia bukan iyyaka na'budu, asal dia na'budu iyyaka, asal dia nasta'inu iyyaka. Itu kalimah asal dia. Dia bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Allah Ta'ala, dia menciptakan Quran, dia menciptakan tauhid, dia menciptakan lafaz tauhid. Bukan saja intisari pada tauhid itu dia cipta, lafaz-lafaz tauhid dia juga cipta. Dia nak kalimah itu menjadi kalimah yang takhsis, menjadi kalimah yang khusus. Kalau kata na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, dari segi tulisan dia betul. Maknanya kami semua beribadah pada engkau dan kami semua minta tolong pada engkau. Dia membawa makna sekarang ini kami beribadah pada engkau, sekarang ini kami minta tolong pada engkau. Dia tidak ada makna khusus. Kepada engkau kami ibadat, kepada engkau kami minta tolong. Tapi tak adalah penafian apa-apa, selain daripada engkau pun kami minta tolong juga. Tapi apabila Allah Ta'ala susun kalam dia dengan sempurna, dia kata iyyaka, hanya kepada engkau sahaja, dia jadi pengkhususan. Hanya kepada engkau sahaja kami beribadat. Artinya kami tak beribadat pada lain dah. Tak ada dah. Tak ada istilah kami manusia ibadat pada jin, jin beribadat pada manusia, tak ada. Kerana iyyaka, hanya kepada engkau secara khusus ya Allah, na'budu, kami semua beribadat menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah, kepada engkau sahajalah ya Allah, tak ada padanya lain kami semua minta tolong. Maka kalimah itu menjadi kalimah yang begitu khusus makna dia. Kenapa kalimah ni ada maknanya khusus? Maka kita perlu masa, ikhwan, untuk menerjah, untuk membongkar, kerana kalimah itu ada kaitan dengan hidup kita. Hidup orang biasa, hidup orang yang tak biasa, hidup orang miskin, hidup orang kaya, hidup orang yang ada pangkat, tak ada pangkat, laki-laki kah perempuan, tua kah muda, daripada golongan mana kita, mesti kita ada masa untuk melihat ke mana kita akan pergi, di mana kita bermula dan sudah kita di mana. Kenapa ibadat ni kena ada dalam hidup kita? Kita mesti ada masa. Kalau kita tak ada masa untuk itu, bermakna ikhwan, kita tak ada masa untuk Tuhan yang menjadikan kita, dan dia jadikan kita ini ada matlamat dia. Maka penulis menyebut kepada kita apa matlamat Allah, iaitu untuk kita beribadat kepada dia. Penulis kata, dan Allah sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianat. Tengok, ya, hati dan kita kata zahir dan batin diserahkan kepada Allah dalam urusan ibadat. Kerana itu makna Islam. Al-Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu membawa makna menyerah diri pada Allah dengan tauhid. Serah diri, serah hati, serah zahir, serah batin. Dalam proses nak menyerah diri pada Allah ni, pengkhianatan itu akan berlaku. Maka Allah mengetahui. Apa yang Allah ketahui, ikhwan? Allah mengetahui
pengkhianatan itu Allah mengetahui. Sangat Allah tahu. Yang ada dalam dada. Sebab bila kita nak serah diri kita kepada Allah, dengan mana ibadah, dengan mana Islam, musuh utama kita syaitan, iblis, alaihi la'natullah. Dia tak boleh duduk diam. Dia tak akan duduk diam. Maka penulis bagi tahu, dalam proses kita beribadat pada Allah, maka akan berlakulah khianat pada dada dan mata yang Allah yang tahu benda itu secara tersembunyi. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Di mana ada pengkhianatan? Ada di dada, hati kita. Quran kata afidah, ada pada mata dan pada pendengaran kita. Kesemua itu Allah akan tanya esok di hari akhirat. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Salawat dan salam diberikan kepada Nabi yang Allah utuskan dia dengan rahmat. Yang ia bersabda, yang Nabi bersabda, bahawasanya Allah Ta'ala tidak menilik ia kepada rupa kamu, akan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Itu hadis semua kita tahu dalam riwayat Muslim. Nanti kita akan jumpa lagi hadis itu. Allah tak menilik kepada kita, kepada zahir kita, tapi Allah nak ambil hati kita itu sebagai tempat center dia nak ukur kita. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi diri mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab kecil pada menyatakan permulaan ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah ataupun istilah yang popular dengan kita ni ilmu tasawuf. Maka saya mengajak lisan saya dan sahabat-sahabat semua, ilmu tasawuf itu biasakan lidah kita menyebut ilmu tazkiyah. Kenapa saya kata demikian? Kerana Quran menyebut dengan perkataan tazkiyah. Dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran, dalam surah Jumaat diulang perkataan wa yuzakkihim. Muhammad datang untuk memberi tazkiyah, penyucian. Dia nak terap. Terap lah, bahasa Penang kata terap. Ada kawan tanya, kawan Selangor tanya saya kata bila ayak berkocak tu, kita tahu dah ikan tu jantan betina. So sahabat tu hantar ke saya mesej, dia kata ustaz, kocak ni apa dia? Kocak bukan kacau. Kocak ni nak abang susah, main Penang saya tunjuk. Dia kena tunjuk. Kocak dia lain, tuang lain, terap lain. Tazkiyah ni apa makna ikhwan? Tazkiyah, sebelum kita melalui tazkiyah, kita akan melalui proses tasfiyah. Tasfiyah, baca dengan sad, tasfiyah. Maksud dia apa? Proses kita membuang daripada hati kita ni benda-benda cemar. Tazkiyah, proses kita menyemai balik dengan benda-benda yang baik. Itu makna tazkiyah. Dulu disebut dengan ilmu tasawuf. Tak apalah, tapi saya mengajak diri saya, lisan saya, kita ambil bahasa Quran. Ilmu apa? Tazkiyah. Di mana tempat kita tazkiyah? Nufus. Nufus perkataan plural daripada nafs. Nafs bermakna satu diri. Nufus bermakna plural, banyak diri. Tazkiyatun nufus, iaitu proses kita nak membina balik jiwa-jiwa ini dengan benda-benda baik, nak tanam balik benda baik, nak masuk balik benda baik, nak menjaga, merawat balik hati. Itu kita panggil tazkiyah. Tak salah pun kita biasakan diri kita ilmu tazkiyah. Penulis kita kata, Tuan Syekh Mandili kata, amma ba'du, maka ini sebuah kitab kecil pada permulaan ilmu tazkiyah. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri, tengok tawaduknya dia, dan bagi sekalian saudara-saudara yang baharu belajar. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan darinya,
dan dihiasi dengan dia akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 bab. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohon bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, kerana bahawasanya dia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu mukadimah dia. Penulis kita ini ikhwan, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ni, orang Indonesia, Mandili. Dia tulis buku ni dan dia selesai tulis di Mekah Al-Mukarramah, di Mekkatul Mukarramah pada bulan Rejab, 7 hari bulan Rejab pada tahun 1378. So sekarang kita 1442. Kalau kita kira balik 1442 kan 43 dah kita. Itu dia tahun pun lupa dah. So kalau kita kira balik berapa date, bukan berapa date pula dah, berapa tahun kita dapat. Kita tengok balik 1442 tolak 1378, kira-kira kita punya buku ni berusia hampir 64 tahun. Sama umur Merdeka. Sama umur Merdeka. Makna buku kita ni 64 tahun umur dah lebih kurang. Lama lah, bukan ditulis kemarin. Apakah tujuan dia tulis buku ni? Dia tulis dua yang besar. Satu, dia kata supaya buku ni kembali manfaat pada diri dia. Tengok. Yang kedua, dia memohon pada Allah agar manfaat itu dapat dikongsi oleh setiap orang yang baca buku ni. Dan alhamdulillah ikhwan, buku ni sememangnya ada manfaat. Tak ada satu orang boleh tulis buku ikhwan dengan sempurna, tidak ada. Melainkan kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran saja. Siapa pun tulis, tak ada yang sempurna. Melainkan penulis ni, dia tulis hari ni, dia tulis siap buku dia, dia buka balik, akan tersemat dalam hati dia. Dia kata, kalaulah aku tak pakai kalimah ni kan bagus. Kalau aku pendekkan sikit bab ni kan bagus. Wah, dah sempurna dah buku dia. Tiba-tiba fikiran tu datang balik. Ini menunjukkan tak ada siapa boleh tulis buku dengan sempurna, melainkan kitabnya sempurna itu hanya kitab Allah. Tapi kita, siapa pun tulis buku, kita nak ambil manfaat dia saja. Manfaat tu kita nak ambil. Yang mana kita rasa kekurangan, kita cuba jadikan kekurangan itu barang yang sempurna. Kalau kita katalah dia bawa satu riwayat, kita tak kenal pasti sahih ke tak sahih, kita cuba cari dalam rujukan yang lain, kita cuba sempurnakan, kita buat nota kaki. Dalam bahasa ilmu dia kata tahqiq. Kita tahqiqkan balik, kita nikan balik. Oh, kita kata hadis ni adalah hadis yang hasan, sahabat mana, ulama mana riwayat, dalam kitab mana dapat dijumpa. Kita telah membaik pulihkan buku itu. Itulah yang kita nak bila kita membaca setiap buku yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Baik ikhwan, mari kita lihat apakah satu dua perkara sebelum kita ambil, kita bongkarkan dalam buku penulis kita ini, apakah satu dua perkara dia nak kita tahu terlebih dahulu. Tadi kita dapat dah dengan mukadimah dia, kita dapat dua perkara. Satu, dia telah menceritakan dalam mukadimah dia kenapa Allah buat kita satu. Perkara yang kedua, kita dapat apakah harapan dia dengan buku ini, kenapa dia tulis buku ni, supaya dia sendiri dapat manfaat itu, dan manfaat itu kembali juga pada orang yang menelaah buku dia. Itu kita dapat dua perkara daripada mukadimah dia sendiri 64 tahun silam. Baik, sekarang ni kita cuba tengok apakah perkara yang penting dia nak bagi tahu pada kita. Penerangan awal ni penting ikhwan.
untuk kita pakai sebagai manhaj yang kita nak masuk kepada bab-bab akan datang. Baik, dia kata pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim, pendahuluan. Satu dia kata. Ini daripada penulis. Dia kata apa? Dia kata ketahuilah. Dia nak bagi tahu pada kita. Dia kata ketahuilah bahawasanya ilmu tazkiyah ataupun nama lain tasawuf itu, ilmu tazkiyah, tazkiyatun nufus ataupun tazkiyatun nafs, itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Bila kita sebut ilmu, nama dia tazkiyah ini, ataupun dalam kurungan dia orang panggil tasawuf, tapi saya ulang lagi sekali, saya emphasizekan, kita panggil ilmu ini dengan nama ilmu tazkiyah. Tazkiyah, ta zai ya ta marbutah, ta zai ka ya ta marbutah, tazkiyah. Bila kita sebut ilmu ni, apa maksud dia? Dia adalah satu ilmu yang dia fokus kepada perbicaraan hati. Sama ada dia cerita tentang hati yang buruk itu, apa tanda dia, macam mana jadi buruk, macam mana nak repair dia, ataupun dia bercakap ke arah hati yang baik. Ataupun dalam ilmu ini dipanggil dengan nama mazmumah mahmudah. Kalau buruk dipanggil mazmumah, kalau baik dipanggil mahmudah. Baik, maka ilmu ni adalah ilmu yang besar, kerana awal dalam buku dia kata tadi, Allah tak melihat kepada bahawa Allah itu, dia kata tidak melihat kepada rupa parah, tapi dia melihat pada hati. Dia kalau hati itu ada mazmumah, benda buruk, maka Allah pandang ke tempat buruk, maka tentu Tuhan tak suka. Makna buruk ke, makna apakah, mesti dilihat di sisi pandangan Tuhan. Kalau Tuhan kata benda tu buruk, tiba-tiba buruk tu ada dalam hati kita, dan di saat tu Tuhan pandang, maka Tuhan tak suka dengan hati itu. Benda itu baik, benda tu bagus, Allah suka, pandangan Allah baik. Tiba-tiba Allah pandang, benda tu tak ada lah hati kita, maka tak ke mana lah kita. Maka Tuhan tak akan mencampurkan rahmat dia, maghfirah dia, berkat dia dalam hati kita. Maka hati kita tu susah nak beriman dengan Tuhan. Jadi ilmu ni dia nak fokus kepada hati. Karena itu saya katakan ikhwan, Allah membangkitkan Nabi Muhammad dengan mesej yang besar, rahmatan lil alamin. Takkanlah Nabi tak fokus benda ni. Karena itu ilmu ini tak boleh kita bercakap ikut suka dan pandangan, melainkan kena ambil daripada Nabi kita Muhammad. Bagaimana perjalanan menyucikan hati. Maka Quran menamakan ilmu ini dengan nama yang sangat tepat, iaitu tazkiyah. Baik. Yang kedua dia kata, dan adapun faedahnya bila kita belajar ilmu ni, apakah manfaat kita dapat? Maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Baik. Benda kedua dia nak kita tahu, tadi dia habaq apa makna tazkiyah ni, dia habaq sikit, kita pun dapat penjelasan. Yang kedua dia kata, bila kita belajar, apakah faedah kita dapat? Iaitu faedah dia balik pada ayat tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak kosongkan hati kita daripada menyembah selain Allah, minta tolong selain Allah, nak masukkan kepada hati kita dengan sepadat-padatnya bahawa dia dipenuhi dengan Allah. Kalau dia ibadat, dia pergi ke Tuhan kerana Allah, untuk Allah, bagi Allah. Dan kalau dia memohon pertolongan kepada Allah, nak sampai kepada faedah itu, dia tak semudah. Dia tak semudah seperti benda-benda mudah, angin bertiup ke, tetapi dia kena pergi kepada tazkiyah dulu, baru kita boleh dapat yang ni.
Berlaku tazkiyah baru dapat faedah dia. Faedah ni adalah natijah hasil. Keluar kerja, baru natijah dia dapat gaji. Bila dapat gaji, baru ada manfaat besar. Kita boleh guna duit kita untuk itu, untuk ini. Tapi kalau kita tak keluar bekerja, kita harap gaji datang, tak mungkin. Tak mungkin. Kita tak kerja government, kita tak kerja dengan swasta, tiba-tiba bulan-bulan ada akaun kita dibuka oleh kerajaan, dia masuk duit dalam akaun kita. Tak mungkin berlaku. Maka untuk dapat Allah masuk, kebesaran Allah masuk dalam hati kita, kita kena masuk kepada proses pertama, tazkiyah. Maka tazkiyah tak akan dapat dengan mimpi. Tak. Mimpi bukan tazkiyah. Tazkiyah ni apa dia? Tazkiyah ni adalah kita bertarung dengan hati kita. Menjauhi mazmumah, mendekati mahmudah. Itu tazkiyah. Seperti ayat yang kita baca pada muqaddimah kita. Apa dia? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa itu dia yang berjuang. Dia bukan mimpi. Bersih hati dengan mimpi. Tidak. Dia yang berjuang. Bila dia berjuang, dia bekerja, baru dia dapat faedah. Apa faedah dia? Dengan perjuangan itu, kebesaran Tuhan akan masuk dalam hati dia. Ketiga, dan adapun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Hantaran di sini maksud dia apa? Benda yang akan dipertontonkan, benda yang akan difokuskan di sini apa dia? Hati. Hatilah benda yang kita nak hantar pergi pada Tuhan. Kan orang hantar hantaran berdulang-dulang, bawa bagi orang tengok. Orang tengok-tengok, orang kata, 7. Kita buat 11, mereka buat main 7. Kata juga sikit. Hantaran. Semua orang boleh tengok. Maka benda yang Allah nampak apa dia? Hati manusia. Allah tahu tentang yang zahir manusia, Allah tahu batin manusia, seperti mana dia tahu zahir manusia. Macam mana terang Allah nampak hati kita tanpa tersembunyi, tanpa terlindung. Sebegitulah terangnya Allah nampak yang zahir. Macam mana benda zahir Allah nampak terang tak terlindung, macam itulah Allah nampak benda batin tak pernah terlindung. Kerana Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah kata dia sangat mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Maka fokus kita, sasaran kita adalah hati. Keempat, dan adapun hukumnya, hukum belajar ilmu ini, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Fardu ain, ikhwan. Nak dapat jiwa yang qalbin salim ni fardu ain. So nanti kita akan bincang. Di sini saya tak mau panjangkan. Di sini saya hanya nak membaca muqaddimah dia saja. Yang kelima, dan adapun tempat ambilnya, maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, dan adapun namanya, maka ilmu itu adalah ilmu tazkiyah, ataupun nama lainnya adalah tasawuf. Baik. Tengok ikhwan, penulis ni dia nak kita tahu 6 benda ni dulu. Apa dia? Satu, bila kita sebut tazkiyah ni, apa dia punya tasawur dia, gambaran dia, nampak dah. 2, apa faedah kita dapat? 3, apa kita kata, penumpuan kita dalam ilmu tasawuf ni apa? Dia habaq 3 hati. 4, apa hukum kita belajar ilmu ni? Dia kata fardu ain atas tiap-tiap orang Islam, wajib. Dan yang kelima dia kata, ilmu ni kalau dah kata dia wajib, sepenting ini, bolehkah kita pergi belajar dari tepi-tepi jalan, dalam gua, berdiri atas pokok pisang pergi belajar, berdiri atas daun nyok pergi belajar? Tak boleh. Dia kata yang kelima, ilmu ni mesti diambil daripada Quran dan sunnah Nabi. Ya Allah, ikhwan, ilmu ni tak diambil daripada mimpi, tak diambil daripada pengalaman orang. Ilmu ni tidak diambil daripada petua-petua. Cuci kereta boleh ambil petua, ikhwan.
kalau cuci kereta ambil petua, orang tak hantar lah pergi car wash. Ada benda, dia kena masuk tempat dia. Maka ilmu ini bukan ilmu yang sembrono. Ilmu ini ada tempat kita kena ambil dia. Dia habang awal-awal. Di mana tempat kita belajar, kita ambil dia, rojokkan kita. Nak tahu hati tu hati baik, hati tak baik, apa tanda dia? Zikir ini untuk hati macam ni, zikir ni untuk hati macam ni. Berapa banyak nak baca? Tempat nak ambil itu di mana? Quran dan hadis Nabi. Kata Imam Bukhari, bila disebut sunnah, sunnah yang sahih. Mana boleh tak ambil sunnah yang sahih? Sahih bermakna apa? Confirm, benar, jelas dari Nabi. Dhaif bermakna apa? Dhaif bermakna masih ada keraguan. Tak pasti. Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin ya, mungkin tak. Nak pegang macam mana? Nak pegang macam mana? Pegang yang ya sungguh. Ya sungguh daripada Nabi. Apa dia? Sahih. Dia abanglah. Dan ilmu ni nama apa? Ilmu ni nama dia tazkiyah. So penulis dia bagi kita tahu 6 benda ni dulu. Supaya apa ikhwan? Bila kita duk belajar bagaimana nak menyuci hati, macam mana nak kosongkan hati, nanti akan berlakulah pertembungan. Tuan, hati saya macam ni. Dia ni pula kata ada begini. Saya punya pengalaman lah, kalau kita rajin duk baca zikir ni, insya-Allah senang. Kita rasa tenang. Bila orang kata lagu tu, kita teringat balik 6 perkara ni. Ada tak ada dalam Quran, ada tak ada dalam hadis yang mengarahkan kita, kalau hati begini, amalan dia begini. Hati begini, amalan dia begini. Ada tak ada? Ayat mana? Kalau ada ayat Quran, mesti ada perbahasan para ulama. Kalau ada ayat Quran, mesti ada sentuhan daripada tangan Nabi, adunan Nabi. Mana boleh ada ayat Quran, Nabi tak tahu. Kalau ayat itu sampai pada Nabi, tentu akan melalui lisan sahabat. Kerana sahabat duduk zaman ayat itu diturunkan. Sahabatlah umat pertama yang Nabi adun mereka. Kalau sahabat, mesti akan jumpa pada tabi'in, para salafus salih. Bila ada ayat, mesti ada huraian dia. Bila ada ayat, mesti ada hadis dia. Ayat itu dalam bahasa Arab. Datang hadis, bagaimana kedudukan hadis? Sahih ke? Dhaif ke? Palsu ke? Maka bila berlaku apa-apa dalam ilmu tasawuf ni, ilmu tazkiyah ni, pasal itu saya kata, kenapa saya kata kita biasakan sebut ilmu ni dengan nama tazkiyah, ialah orang kata apalah ada pada nama. Pun saya setuju juga. Tetapi saya kata, lebih kita katakan dia tazkiyah kerana dia begini, ikhwan. Bila kita sebut dia tazkiyah, kita akan lebih berhati-hati. Dia berbeza dengan kita ucap dengan tasawuf. Bila kita tasawuf, anda tengok, ramai orang bercakap tasawuf bukan di atas ilmu. Dia ikut suka. Satu ilmu sepenting macam ni, belajar daripada 10 guru, 10 aliran ada. Tapi tak sama. Petua macam-macam. Bila kita sebut, saya belajar tasawuf, tak nampak betapa keberhati-hatian kita tu pada ucapan tu. Sehingga kan dia jadi kalimah sambil lewat. Mereka orang tasawuf, makam mereka tinggi, mereka tak sembahyang pun tak apa, mereka nak rujuk tak mana pun tak apa, mereka makam tinggi lah ikhwan. Kita lah kena baca Sahih Bukhari Muslim. Mereka tak payah baca Bukhari Muslim, mereka jumpa Nabi tiap hari dalam mimpi, tanya kat Nabi terus. Bila sebut ilmu tasawuf, dia nak pergi macam tu. Dia macam kita hilang apa? Kita hilang berhati-hati tu. Maka kerana itu, saya katakan elok kita bawa kepada nama tazkiyah. Ilmu ini tazkiyah. Maka mesti mengambil rujukan ilmu ini daripada mana? Quran dan sunnah yang sahih. Kalau orang bercakap banyak tentang ilmu kebatinan ni tapi tak ada rujukan Quran dan sunnah, bermakna ikhwan dia fail. Dia fail. Maka yang akan menjadi suri teladan utama kita dalam ilmu ni siapa dia? Rujukan kita. Bila kata Quran, Quran turun ke siapa? Ke Nabi. Bila kata hadis, hadis itu benda yang keluar daripada mulut siapa? Hadis itu perbuatan siapa? Perbuatan Nabi yang sahih.
Muhammad lah rujukan utama kita di sini. Anda tengok awal lagi penulis dan mengikat kita di mana ilmu ni kita nak pergi. Jadi dia bagi tahu pada kita 6 perkara ni adalah penting. Kalau ada orang nak panggil ilmu ni dengan nama ilmu tasawuf, dia panggil lah. Kita adalah negara demokrasi, bukan kita boleh menghalang orang. Silakan. Parlimen nak bubar sampai parlimen darurat sampai 1 bulan pun kita tak boleh kata apa. Ini dia demokrasi. Tapi orang juga tidak boleh menghalang hak kita. Sebab kita juga adalah warga negara yang sah. Kita bukan Nepal ke Bangla baru dapat IC tak. Kita juga ada sandaran kita bahawa menyebut dengan nama tazkiyah itu lebih menepati surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah Jumaat. Allah berkali-kali mengulang wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kami mengajar kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan kami membersihkan jiwa-jiwa mereka. Bila kita sebut perkataan ilmu tazkiyah, kita rasa macam kena hati-hati ni. Kan macam sekarang ni kita kata sunnah, baru kita rasa berat. Dulu kita kata sunat. Bila kata sunat dia macam alah tak apalah, nak buat benda sunat. Hang buat hang dapat pahala. Aku tak buat, aku tak berdosa pun. Dia jadi lagu tu. Tapi bila kata sunnah, ini sunnah Nabi, kita janjian, kita rasa jangan memang ini. Dia automatik. Kita punya katalah apa nak kata ikhwan, dalam kepala kita ni dia tersusun macam leng. Bila sebut jabatan kerajaan, kita nampak semak. Bila sebut swasta, nampak tersusun. Pasal tu banyak dulu mereka swastakan apa yang di kerajaan kan. Kerajaan tu diswastakan separuh-separuh lah pasal nak bagi susun, nak bagi sistematik tu berlaku. Jadi kita biasakan diri kita menyebut dengan tazkiyatun nufus. Baik ikhwan, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tazkiyah itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati dari segala sifat kecelaan, dan dikehendaki dengan segala anggota zahir itu 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, faraj, 2 tangan, 2 kaki. Kira 7 cukup dah. Kalau shot satu tak cukup tu. Kira tengok 7 tu kena cukup. Dan hendaklah engkau ingat dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurinya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Penulis kata ikhwan, bila kita sebut ilmu penyucian jiwa ini, nak cuci anggota zahir dan anggota batin. Anggota zahir ni dia kata kita kena kerja keras bertengkui lomot nak membersihkan 7 anggota ni. Nak membersihkan 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, faraj, 2 tangan, 2 kaki, 7. 7 ni ikhwan nak dicuci, nak ditazkiyah. Nak ditazkiyah macam mana ikhwan? Nak ditazkiyah dengan 2 cara. Satu, cara kerohanian. Yang kedua, secara peradaban zahir. Peradaban zahir nak letak lihat mata secara kerohanian, nak cuci secara kerohanian, ambil ayat semayang, pandang Quran, penyucian rohani. Peradaban, mata jangan langgak hak orang, jangan langgak hak orang. Pandangan kita ni jangan menceroboh hak orang. Macam mana nak buat ikhwan? Susah ikhwan. Pasal tu dia kena balik pada sumber dia. Tangan, telinga, kaki, faraj, 2 tangan, 2 kaki. Bila cuci 7 anggota ni, penyucian ni dia akan pergi serentak secara peradaban dan secara kerohanian. Dia kata
Allah Ta'ala bagi pada kita 7 anggotanya lengkap dan sempurna ni, ini adalah sebesar-besar nikmat. Bukan kata buta ikhwan, kena katarak sebelah mata, tahulah macam mana. Katarak sebelah mata. Macam habuk apalah pergi melekat dalam mata. Katarak je. Bukan buta sungguh. Jadi tak ramai orang bersyukur kerana ada benda-benda ni. Tak ramai orang bersyukur. Dan dia kata ingat, esok benda ni kalau kita tak syukur dia, kita tak jaga dia, hari akhirat dia akan bercakap dengan Tuhan. Dia bagi tahu, kata kita tak syukur dia. Penulis kata itulah firman Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Artinya menegah ia akan dia daripada bercakap. Allah cap, tutup, bagi satu cop di sini, mulut tak boleh cakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan akan dia dalam dunia. Ini dalil Quran menyatakan besok anggota-anggota zahir ni, sebelum benda lain jadi saksi pada kita, dia jadi saksi dulu. Mata jadi saksi. Saya fikirlah ikhwan, saya fikir kalau mata jadi saksi pada kita, kisah kita semua lekat tau. Apa mata kita tak tengok? Kita tak usah tahu dia tu siapa, atas nama manusia, apa kita tak tengok? Kita ada Facebook lah, kita ada face mask lah, macam-macam kita ada ikhwan. Apa mata tak tengok? Apa mata tak tengok? Semua serba mak nenek kita tengok. Di atas nama, kalau mata tu bangkit, dia kata Tuhan aku nak jadi saksi hari ni, dia tengok ni, sangkut kita, kisah kita semua lekat. Tapi nanti tengok kita belajar ke depan ni, Allah dengan rahmat dia cuci kita macam mana. Ya subhanallah. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Benda baik keluar daripada dia pun dia bagi tahu ke Tuhan. Bila Tuhan tanya, benda apa, benda jahat keluar daripada 7 anggota ni pun, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan tidak ada kamu dahulu di dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Allah kata kamu dulu dalam dunia bukankah kamu buat dosa ni sembunyi-sembunyi? Betul. Tapi sedap tak? Sembunyi mana daripada orang? Kita bila buat apa-apa, bawa kulit, bawa mata, bawa tangan. Pencuri nak pergi rompak bank, mana boleh tinggal mata? Pencuri rompak bank tinggal anak mata. Nak jadi apa? Jadi kita akan bawa saksi paling besar dalam hidup kita ni, sama ada buat baik atau buat dosa. Saksi ni kita tak boleh nak buat apa. Dia akan bersama dengan kita daripada perut mak kita sampai alam kubur sampai kiamat. Dan tiada dapat bersembunyi daripada kalian, daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali, kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. Dia kata tak ada cara lah. Tak ada cara. Jangan bagi dia pun ni 7 anggota ni saksi pada kita. Tak ada cara. Melainkan apa dia? Jangan buat kes berat dalam dunia. Kita tak buat kes, tak ada saksi. Biar dia pas saksi atas benda baik. Ikhwan, Allah bagi kat saya mata ikhwan. Saya ada mata, saya ada tangan, saya ada hidung. Senang dekat saya untuk melihat orang dengan mata saya. Tapi susah dengan mata saya nak tengok saya sendiri.
Saya ada telinga. Senang untuk saya dengar apa orang cakap. Tapi susah saya nak dengar apa yang saya cakap. Saya ada tangan. Saya boleh tunjuk orang. Mudah. Tapi susah saya nak tunjuk tangan saya ke diri saya. Susah kuat. Dan inilah nama dia tazkiyah. Apa dia ikhwan? Penyucian. Ataupun kalau saya boleh pakai bahasa lain sikit, apa dia? Pengadunan. Sampai 7 anggota ni teradun masuk dalam acuan Tuhan. Kita jadi seperti mana Tuhan punya mahu. Dia balik pada ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ikhwan, penulis telah letak asas ini pada kita. Dengan asas ini ikhwan, dengan 6 asas ini, campur 2 faedah dalam mukadimah kita dapat tadi, bermakna kita dapat 8 asas. Dengan 8 asas ni, kita akan pakai sebagai kelengkapan kita untuk menerjah dalam tulisan dia. Jadi apabila kita sangkut perbincangan dalam tulisan dia, kita akan kembali kepada 8 asas ini. Andai kata kita baca-baca, kita jumpa satu hadis, kita tengok hadis ni sahih ke tak, kita akan balik kepada asas dia bubuh. Tidak ada topik dalam bab ni melainkan dia kata kena kembali pada Quran dan hadis. So kita kena kembali pada Quran dan hadis. Kalau tak ada hadis cakap bab hati ni, so kita kata ini cuma pandangan orang, boleh kita ambil, boleh kita tak ambil, boleh ya, boleh tak. Tapi kalau itu daripada Quran dan Sunnah, itulah yang sepatutnya kita pegang. Baik ikhwan, kalau antum masih ingat pada pertemuan awal kita, pada waktu itu kita saya bercakap seorang-seorang pasal mic tak apa dengar. Tapi alhamdulillah kita ada mic baru, antum dah boleh dengar. Alhamdulillah. Jadi saya katakan pada pertemuan awal itu apa dah ikhwan, saya akan ambil teks ini, kita baca secara terbalik sikit kan. Saya tidak start dengan tajuk pertama. Tajuk pertama saya jadikan dia bab ketiga. Tajuk kedua jadikan dia bab kedua. Bab ketiga saya jadikan bab pertama. Boleh ke? Boleh, tak ada apa. Ini bukan Quran. Kita baca mengikut kesesuaian masa dan kita rasa dengan penerimaan akal kita nak susun supaya kita nampak. Ini satu metod yang kita boleh buat. Baik, bab ketiga dia ada pada muka surat 155. Dia ada pada muka surat 155. Dia ada pada muka surat 155. Baik ikhwan. Kata penulis ni, Tuan Syekh kita, Tuan Syekh Mandili kita, dia kata kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Perangai yang dipuji. Ketahui olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak. Dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara. Kerana mengikut akan Al-Imam Ghazali di dalam kitab Arba'in. Dia nak ambil Imam Ghazali punya huraian, metod Imam Ghazali, 10 perkara tu dia ambil, dia letak di sini. Apa dia? 1. Sifat yang mesti ada dalam hati kita ni. Yang saya kata kita kena bertungkuh lumuh ni. Apa dia? 1 dia kata, taubat dari dosa. 1. 2. Takut akan Allah Ta'ala. 3. Zuhud. Artinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Kita baca dulu tajuk dia. 4. Sabar. 5. Syukur. Ini syukur saya tidak pasti. Sama ada syukur ke syukur ke? Yang mana betul? Syukur. 6. Ikhlas. 7. Tawakal. 8. Kasih akan Allah Ta'ala. 9. Redha dengan qada Allah Ta'ala. 10. Mengingati mati. Mengingati akan mati. Kemudian dia kata, dan selagi akan hamba sebut semuanya dengan tafsil. Tafsil ni maksud dia apa? Dengan rincian, dengan terperinci di dalam 10 bab. Jadi kita jumpa dengan 10 tajuk. Kita akan ada untuk tajuk ni saja 10 perbahasan.
taubat, dia akan cerita apa makna taubat, apa maksud taubat, kelebihan taubat, cara bertaubat, sebab-sebab orang tak boleh bertaubat. Dia akan cerita A sampai Z dengan mengambil 8 asas yang kita baca tadi sebagai sumber utama kita. Itu yang kita dapat daripada pembacaan mukadimah tuan kita. Ikhwan, izinkan saya kata sepatah ikhwan. Baik, kalau ikut tajuk ni, kita masuk tajuk pertama. Bab pertama pada menyatakan taubat. Bab pertama pada menyatakan taubat. Baik, pertama, sebelum baca bab ni, saya nak letak asas dulu. Apa makna taubat? Taubat, taba. Taba bermakna kembali. Ar-ruju'. Ar-ruju', kembali dari sesuatu ke sesuatu. So kita ambil dua. Satu, dari segi bahasa, taba bermakna kembali. Dua, maksud kembali ni apa dia? Yang dimaksud dengan tajuk ini apa dia? Bila kita kata taubat, yang dia nak pakai dengan makna kembali di sini, kembali apa? Ar-ruju', kita kembali kepada Allah, anizam, daripada dosa kita. Berarti selama kita buat dosa, kita dianggap meninggalkan Tuhan. Anak bobek dalam baju, keluar dari rumah, tinggal apa? Tinggal rumah, tinggal mak, tinggal ayah, pergi ke kota. Pergi ke kota. Apa kata kawan kita? Dahlan Zainuddin, Allah maghfir lahu warhamhu. Dari sebuah desa datang ke kota dengan gitar tua. Ingin jadi apa? Biduan. Biduan. Ya. Tinggal kampung, pergi ke kota. Dia dikatakan apa? Meninggalkan kampung halaman. Bila kita buat dosa, kita dikatakan meninggalkan Tuhan. So orang yang buat dosa ni, orang itu meninggalkan Tuhan. Bayanglah tengok, meninggalkan Tuhan ini, apa dia tu? Ngeri ke tak ngeri? Lepas tu, bila mai raya ke mai apa ke, dia balik ke kampung. Jumpa mak, jumpa ayah. Balik kampung. Balik ke mana? Balik ke pangkuan keluarga dia. Maka bila dia tinggal dosa, dia tinggal saja dosa, dia dikatakan kembali pada Tuhan. Maka itu dikatakan tabah. Orang ini telah kembali pada Tuhan. Macam mana dia dikatakan kembali pada Tuhan? Macam mana dia dikatakan jauh dengan Tuhan? Iaitu apabila dia masukkan dosa dalam 7 anggota zahir tadi. Mata apa ni semua tadi kan? 7 anggota zahir tadi, dia masukkan dosa dalam mata dia, telinga dia, mulut dia, tangan dia, kaki dia, farash dia. Itu yang zahir, belum masuk yang batin. Maka bila dia masukkan dosa, dia dikatakan meninggalkan Tuhan. Walaupun dia semayang, tapi ada dosa, dia tinggal Tuhan. Tapi bila dia tinggal dosa, dia istighfar, dia dikatakan kembali pada Tuhan. Itu makna taubat. Makna taubat. Maka secara tasawurnya, gambarannya, boleh kita katakan bahawa orang yang bertaubat ni ikhwan adalah orang besar. Sebab dia mula tinggal, kita sebut perkataan dosa lah, kita sebut perkataan dosa. Tapi ada banyak benda yang dikatakan dosa tu sebenarnya dia telah jadi lumrah kehidupan. Apa yang kita nanti belajar dikatakan dosa. Apa dia dosa? Tinggal semayang. Apa dia dosa? Dedah aurat. Apa dia dosa? Tidak tahu baca Quran. Itu dosa. Tapi kita sedar tak? Itu adalah lumrah kehidupan sekarang. Ramai juga orang pakai tudung. Tapi yang tak pakai tudung pun ramai juga. Kata kak, kalau kita kata kak pakai tudung comel lah. Dia tak kata apa. Dia berhenti renyeh. Kalau kita kata
Kau kena pakai tudung kau, wajib berdosa. Dia mulakan jawab. Dia kata ramai orang pakai tudung busuk hati. Pergi dah. Betul tak dia kata tu? Ramai orang pakai tudung hati tak bagus. Betul ya. Memang betul ya. Itu lumrah, tu nama dia lumrah. Maka antara lumrah hidup dengan apa yang Tuhan kata, kita nak kena bagi apa, yang mana yang kita nak ambil, nak dahulukan, yang mana kita nak ketepikan. Kita kerja, kita tak sembahyang. Betul, betul. Kerja tak sembahyang, betul, betul. Tak apalah kerja tak sembahyang, bolehlah juga. Ni tengok TV sampai tak sembahyang. Tu pun satu kerja juga. Tak apalah tengok TV ralik. Ni ada lagi satu, tak buat apa, pasal apa tak sembahyang saja. Ni hang nak kata apa? Pasal apa tak sembahyang saja. Antara lumrah hidup ni dia dikatakan tinggal Tuhan. Tinggal Tuhan. Tuhan buat dia untuk ibadat, dia tinggal. Maka dia disuruh kembali pada Allah. Selagi dia tak kembali pada Allah dengan nama taubat tadi, maka dia dianggap tak kembali pada Allah. Maka taubat itu adalah anak tangga yang pertama untuk menuju Tuhan, untuk membuka hati. Untuk buka hati supaya apa yang ada di sisi Allah, rahmat, hidayah, maghfirah dia boleh masuk. Macam mana nak start dengan taubat ni, ikhwan? Apa makna taubat? Apa faedah taubat? Itu mengambil masa untuk dibincangkan. InsyaAllah, ikhwan, kita akan bincang lagi. Pembincangan macam ni dia tak boleh panjang sangat. Ni pun dah kira panjang dah. Panjang sangat. Dia kena ambil short. Tapi orang putih kata but sweet. Sikit. Kita ambil dan kita bincang. Dan saya pun tak tahu dengan tajuk taubat ni, daripada muka surat 157, dia pergi sampai muka surat 169. Kalau kita kira lai lah, selai, 2 lai, 3 lai, 4 lai, 5 lai, 6 lai, 7 lai. Kalau kira lai, 7 lai. 7 lai ni berapa siri saya tak tahu. Abang saya siap. Itu risiko. Kalau siapa-siapa berani buat rumah tepi pantai, ombak nanti main lah. Yang itulah risiko dia. Maka saya akan terang sedikit, mengambil buku ni sebagai tag. Saya akan ambil tulisan para ulama' lain, kita gabungkan, kita tengok bagaimana mereka membahas tentang taubat. Dan paling utama, kita tengok Quran kata taubat macam mana, hadis yang sahih kata taubat macam mana. Kita akan terkejut, ikhwan. Dan makam-makam taubat ni memang betul. Orang yang nak meneroka ke dunia taubat ni, ada yang capai, ada yang tak capai, ada yang takat label ni saja, ada yang mampu takat ni, ada yang jatuh balik, dan semua itu digambarkan oleh hadis-hadis yang sahih. So insya-Allah Allah bagi pada kita ruang, masa. Saya kata tidak ada tujuan kita membedah buku ini, melainkan saya nak tengok diri saya, di mana hati saya dengan taubat. Itu saja, ikhwan. Bukan nak lihat orang, bukan nak kata ke orang punya pasal lah. Tapi kita lah dengan Tuhan. Ini urusan kita. Bicara hati bermakna bicara hati kita, jiwa kita, soul kita, heart kita. Bukan hati orang. Orang punya pasal lah, kita. Maka kalau sahabat-sahabat sependapat dengan saya, sejalan dengan saya, insya-Allah kita akan teroka benda ni setiap Isnin, Rabu dan Jumaat. Dia tak leh hari-hari. Dah tua-tua ni dia penat. Isnin, Rabu dan Jumaat kita baca benda ni. Insya-Allah semoga ada manfaat seperti mana harapan penulis ini. Maka saya ulang lagi, apakah rujukan yang saya ambil, iaitu terjemahan daripada Penawar Bagi Hati. Kalau yang boleh Jawi, nak baca Jawi pun boleh, ada. Dan kalau yang ni sekali, ada suatu usaha baik dibuat oleh tuan guru kita, iaitu Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit ada buat tebal. Dia telah buat nota kaki, bukan, dia telah buat tahqiq, penelitian semula. Dia telah buat setebal itu. Yang saya baca ni, ini adalah tag asal, tag. Tapi yang Dr. Basit buat tu huraian dia balik, dia hurai balik daripada buku ini. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat nak ambil itu pun boleh, kerana saya hanya nak jadikan teks semata-mata supaya kita ada bahan nak merujuk, nak melihat. InsyaAllah, ikhwan,
Semoga Allah merahmati saya dan merahmati kita semua, melindungi saya dan melindungi kita semua dengan rahmat Dia. Kita dilindung oleh Allah bukan dengan pencah silat apa-apa dak ikhwan, dengan hanya berdoa minta Allah selamatkan hati kita dunia dan akhirat. Insya-Allah ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.